Anda masih menggunakan sebuah kereta lama, lebih 20 tahun. Cat sudah pudar, engine tidak lagi senyap. Tetapi setiap pagi, ia masih membawa Anda ke tempat kerja, masih menghantar anak ke sekolah, masih menjadi alat untuk mencari rezeki. Kemudian satu hari, kerajaan datang dan berkata, kami akan beri Anda 4.000 ringgit. Serahkan kereta lama itu, dan beli yang baru. Bunyi seperti bantuan, bunyi seperti peluang. Tetapi persoalan sebenar ialah, adakah ini benar-benar akan membantu orang biasa? Atau adakah ini satu cara lain untuk menggerakkan satu sistem ekonomi yang tidak ramai benar-benar faham? Pada tahun 2026, Kerajaan Malaysia memperkenalkan satu skim yang dinamakan Cash for Clunkers. Jika Anda memiliki sebuah kereta yang berusia lebih 20 tahun, Anda boleh menyerahkannya dan menerima sehingga 4.000 ringgit untuk membeli sebuah kereta baru daripada Proton atau Peron 2. Tujuannya kelihatan baik. Kurangkan jumlah kereta lama di jalan raya, tingkatkan keselamatan, kurangkan pencemaran, dan pada masa yang sama, rangsang industri otomotif tempatan. Di atas kertas, ini kelihatan seperti dasar yang mesra rakyat. Tetapi dalam dunia sebenar ekonomi, tiada dasar yang wujud tanpa kesan sampingan. Menurut anggaran industri, skim ini boleh menyumbang sehingga 5% daripada keseluruhan jualan kereta di Malaysia pada tahun 2026. 5% mungkin kedengaran kecil, tetapi dalam industri otomotif, itu bersamaan dengan puluhan ribu. Kereta baru. Ini bukan program kecil. Ini adalah satu mekanisme besar yang boleh mengubah arah pasaran kereta negara. Sekarang mari kita tanya satu soalan yang jarang ditanya. Siapa sebenarnya yang masih menggunakan kereta lebih 20 tahun? Biasanya mereka bukan golongan kaya. Mereka adalah pekerja biasa, peniaga kecil, pemandu e-hailing, orang kampung, mereka yang hidup dari gaji ke gaji. Mereka tidak memandu kereta lama kerana mereka suka. Mereka memandu kerana itulah yang mereka mampu. Kereta itu mungkin tidak cantik, tetapi ia adalah aset terakhir mereka. Ia adalah kebebasan mereka. Ia adalah alat untuk bergerak dalam dunia yang semakin mahal. Apabila seseorang yang masih menggunakan kereta lama ditawarkan 4.000 ringgit, kita perlu bertanya, 4.000 ringgit itu sebenarnya cukup atau tidak? Harga kereta paling murah di pasaran hari ini sudah melebihi 40.000 ringgit. Itu belum termasuk insurans, cukai jalan, dan kos penyelenggaraan. Dan disinilah satu masalah besar muncul. Bank di Malaysia hari ini semakin ketat. Sesiapa yang tidak mempunyai rekod keuangan yang kuat, atau sesiapa yang selama ini hanya mampu memandu kereta lama, selalunya sukar mendapat kelulusan pinjaman. Jadi walaupun kerajaan memberi 4.000 ringgit, ramai orang tidak dapat memanfaatkan skim ini kerana mereka tidak mampu melepasi pintu sistem pembiayaan. Sekarang kita sampai kepada persoalan paling penting. Jika orang miskin dan sederhana sukar menggunakan skim ini, siapa sebenarnya yang paling mendapat manfaat? Jawabannya ialah industri, pengeluar kereta, pengedar, syarikat pembiayaan, dan bank. 4.000 ringgit itu bukan sekadar bantuan. Ia adalah pencetus. Ia mendorong orang untuk masuk ke dalam kitaran pembelian dan hutang baru. Kerajaan memberi sedikit, tetapi sistem keuangan dan industri otomotif menjual jauh lebih banyak. Ini bukan teori. Ini adalah bagaimana ekonomi berfungsi. Di Cina, skim yang sama memberi rebat sehingga 12%. Tetapi di sana, mereka juga mempunyai pasaran kereta murah dan sistem pembiayaan yang jauh lebih fleksibel. Malaysia pula berdepan dengan harga kereta yang meningkat dan akses kredit yang semakin sempit. Akibatnya, apa yang akan kita lihat ialah jualan kereta baru meningkat, tetapi beban hutang isi rumah juga akan naik. Harga kereta lama pula akan jatuh. Ramai yang akan terpaksa menjual aset terakhir mereka pada nilai yang lebih rendah. Ini bukan semata-mata isu kereta. Ini adalah isu mobility, dan mobility menentukan peluang hidup. Dalam ekonomi modern, siapa yang boleh bergerak, boleh bekerja.
Siapa yang tidak akan tertinggal. Itulah sebabnya dasar seperti ini perlu dinilai bukan hanya dari sudut industri, tetapi dari sudut manusia. Karena dalam setiap kereta lama yang diserahkan, ada satu keluarga, satu cerita, dan satu reality ekonomi. Jika Anda suka video yang menerangkan dasar dan ekonomi dalam bahasa yang mudah difahami, subscribe ke channel ini. Setiap minggu kita akan melihat apa yang sebenarnya berlaku di belakang tabir sistem ekonomi.